Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan ini adalah bagi memenuhi keperluan FHN 330 Undang-Undang Hutan Pencara Dr. Diana Emau, Industri Veteran Indonesia. Tes tadi bertajuk Samling Group Logging Activities in Denerai Forest Management Unit. Ahli kami adalah saya sendiri, Zainuddin Jumbun, Muhammad Jumain, Bonaventure Oliver Boyau, Sonanto Saibu, Emilia Cynthia Bosi, dan awangku Muhammad Ridwan Pangeran Abdul Razak. Kumpulan Samling merupakan antara syarikat pembalakan terbesar di Sarawak dengan sejarah operasi yang meluas di kawasan hutan tropika. Salah satu konsesi utamanya ialah Gerenai Forest Management Unit, sebuah kawasan yang kaya dengan biodiversity dan menjadi habitat penting bagi flora serta fauna yang terancam. Pada tahun 2018 hingga 2019, Samling telah menjalankan aktiviti pembalakan intensif di kawasan Gerenai FMU. Namun timbul kontroversi apabila syarikat ini turut membersihkan kawasan hutan untuk penanaman kelapa sawit. Tindakan ini dilakukan di bawah lesen pembalakan, menimbulkan persoalan tentang penyalahgunaan lesen. Kontroversi. Walaupun kawasan yang ditebang bagi tujuan penanaman kelapa sawit kemudiannya dikecualikan daripada lesen pembalakan, tindakan ini tetap mencetuskan persoalan serius. Antara isu utama yang dibangkitkan ialah integriti sistem pelesenan, ketidakpatuhan terhadap prinsip kelestarian, serta pengabaian hak tanah dan suara masyarakat asal. Rangka perundangan yang mengawal sektor perhutanan di Malaysia merangkumi pelbagai akta persekutuan dan ordinan negeri. Namun, dalam konteks Sarawak, kuasa autonomi negeri membuka ruang kepada kelemahan pelaksanaan undang-undang dan persijilan. Kes Samling di Gerenai FMU mendedahkan bagaimana kelonggaran undang-undang dimanipulasi hingga menjejaskan kelestarian hutan. Salah satu undang-undangnya adalah Akta Perhutanan Negara 1984. Merupakan undang-undang utama yang mengawal pengurusan hutan di Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, akta ini tidak terpakai secara langsung di Sarawak kerana negeri tersebut mempunyai kuasa autonomi dan menguatkuasakan ordinan perhutanan sendiri yang berbeza dari persekutuan. Ordinan Hutan Sarawak 2015 memperkenalkan kategori pengurusan hutan termasuk hutan komersial dan kawasan perlindungan. Namun, ordinan ini memberikan kuasa besar kepada kerajaan negeri untuk menetapkan terma dan syarat lesen secara fleksibel, termasuk tempoh konsesi dan had pengeluaran yang membuka ruang kepada eksploitasi sumber. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 merupakan undang-undang persekutuan yang bertujuan mengawal pencemaran dan melindungi alam sekitar. Namun pelaksanaannya di Sarawak adalah terhad kerana negeri ini menuntut kuasa autonomi penuh dalam urusan alam sekitar termasuk pengurusan sisa dan perubahan guna tanah. Kanun Tanah Sarawak, KEP 81, mengawal pemilikan, penggunaan dan pemindahan tanah di negeri tersebut. Namun, ia sering menjadi puncak konflik apabila komuniti asal sukar membuktikan hak tanah adat mereka. Tuntutan perlu disokong bukti pendudukan sejak tahun 1958 yang menyukarkan masyarakat nomad seperti Penan. Skim Pensijilan Kayu Malaysia MTCS diwujudkan bagi mengiktiraf amalan pengurusan hutan secara mampan dan bertanggungjawab. Namun, laporan NGO menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaannya apabila konsesi seperti milik Samling terus diberi pensijilan meskipun berlaku pembukaan hutan dan bantahan daripada komuniti tempatan seperti Penan dan Kenya. MTCC merupakan badan yang menyelia dan menilai konsesi hutan di bawah Skim Pensijilan Kayu Malaysia MTCS, termasuk Gerenai FMU. Namun, MTCC menerima kritikan hebat kerana terus meluluskan pensijilan kepada syarikat seperti Samling, walaupun komuniti Penan dan Kenya mengemukakan bantahan rasmi dan bukti kekurangan rundingan yang sah. Topik penilaian keberlaksanaan undang-undang. Keberlaksanaan undang-undang perhutanan bergantung kepada pelaksanaan dan penguatkuasaan yang konsisten.
Namun dalam kes Samling di Gerenai FMU, kelemahan ketara dapat dilihat melalui ketiadaan tindakan tegas, pensijilan yang meragukan dan hukuman yang longgar, menunjukkan bahawa undang-undang sedia ada gagal mencegah eksploitasi sumber secara tidak lestari. Salah satu kelemahan penguatkuasaan ialah ketiadaan tindakan tegas walaupun berlaku pelanggaran ketara, seperti pembukaan hutan untuk kelapa sawit di bawah lesen pembalakan. Laporan NGO menunjukkan pihak berkuasa tidak mengambil langkah lanjut, menyebabkan syarikat seperti Samling terus beroperasi tanpa sebarang akibat undang-undang yang jelas. Isu kredibiliti pensijilan, MTCC dikritik kerana terus memberikan pensijilan kepada Samling walaupun wujud laporan daripada NGO dan surat bantahan oleh komuniti Penan dan Kenya. Proses rundingan dianggap tidak telus dan tidak mematuhi prinsip kelestarian, sekaligus menimbulkan persoalan besar terhadap integriti sistem pensijilan NTCS di Sarawak. Walaupun pelbagai pelanggaran dilaporkan, Agensi Negeri Sarawak jarang mengenakan penalti berat atau mengambil tindakan susulan yang berkesan. Kekurangan penguatkuasaan ini membuka ruang kepada syarikat seperti Samling untuk terus mengeksploitasi sumber hutan tanpa takut kepada akibat undang-undang atau kehilangan persijilan. Topik 4. Kesan terhadap komuniti asam. Aktiviti pembalakan oleh Samling di Gerenai FMU memberi kesan langsung kepada komuniti Penan dan Kenyah. Ketidakiktirafan hak tanah adat, ketiadaan pelaksanaan APIC dan konflik peta wilayah telah menafikan hak dan suara masyarakat asal sekaligus menjejaskan keadilan sosial serta kelangsungan budaya mereka. Isu hak tanah, komuniti Penan dan Kenya mendakwa bahawa kawasan Gerenai FMU merupakan tanah adat yang diwarisi turun-temurun. Namun tuntutan mereka tidak diiktiraf secara rasmi kerana perlu membuktikan pendudukan sejak 1958. Hal ini menyukarkan masyarakat nomad seperti Penan untuk mendapatkan hak milik sah mengikut Undang-Undang Negeri Sarawak. Tiada proses pre, prior and informed consent FPIC yang diwajibkan oleh prinsip kelestarian antarabangsa tidak dilaksanakan secara menyeluruh dalam kes Gerenai FMU. Komuniti Penan dan Kenyah mendakwa mereka tidak diberi maklumat mencukupi atau peluang sebenar untuk menyatakan persetujuan sebelum aktiviti pembalakan dijalankan oleh Samling. Konflik peta komuniti. Pertindaian antara peta rasmi kerajaan dan peta komuniti adat seperti yang dimiliki oleh Penan dan Kenyah sering menimbulkan konflik. Kesamaan ini menyukarkan pengiktirafan hak tanah adat dan proses pelisenan yang tidak mengambil kira peta komuniti menimbulkan persoalan serius terhadap ketulusan dan keadilan perancangan guna tanah. Topik 5. Kesan alam sekitar. Aktiviti pembalakan oleh Samling di Gerenai FMU telah menimbulkan kesan alam sekitar yang serius. Kemusnahan hutan, kehilangan habitat biodiversiti, pelepasan karbon dan fragmentasi ekosistem menunjukkan bagaimana eksploitasi sumber tanpa kawalan memberi ancaman besar terhadap keseimbangan ekologi dan perubahan iklim global. Ancaman kawasan simpanan karbon. Pembukaan hutan premier untuk tujuan pembalakan dan penanaman sawit mengancam fungsi hutan sebagai kawasan simpanan karbon semula jadi. Kehilangan pokok matang mengurangkan kapasiti penyerapan karbon. Manakala aktiviti pembersihan tanah melepaskan sejumlah besar karbon ke atmosfera sekaligus menyumbangkan kepada perubahan iklim global. Fragmentasi ekosistem. Pembangunan infrastruktur seperti jalan balap dan pembukaan ladang hutan dalam kawasan Gerenai FMU menyebabkan fragmentasi habitat semula jadi. Kesan ini memecah kawasan hutan kepada blok kecil, meningkatkan kesan tepi yang mengganggu corak pergerakan, pembiakan dan kelangsungan hidupan spesies hidupan liar yang sensitif. Topik 6. Cadangan penambahbaikan. Kes Samling di Gerenai FMU memendahkan pelbagai kelemahan dalam sistem persijilan, penguatkuasaan dan penglibatan komuniti. Oleh itu, penambahbaikan perlu dilaksanakan segera melalui audit bebas, kewajipan FPIC, pendedahan EIA, reformasi undang-undang dan hukuman tegas
demi memastikan pengurusan hutan yang lebih telus, adil dan lestari. Audit bebas. Bagi memastikan ketelusan dan accountability, pemantauan serta audit bebas perlu dilaksanakan terhadap semua skim pensijilan seperti MTCS. Laporan NGO menunjukkan pensijilan tetap diberikan walaupun terdapat pelanggaran dan bantahan komuniti. Audit bebas boleh mendedahkan kelemahan proses serta memastikan piawaian kelestarian benar-benar dipatuhi. Wajibkan FPIC, pelaksanaan pre, prior and informed consent FPIC perlu dijadikan syarat mandatori sebelum sebarang aktiviti pembalakan atau penukaran guna tanah diluluskan. Kes Gerenai FMU menunjukkan ketiadaan FPIC telah mencetuskan konflik dengan komuniti Penan dan Kenyah. Kewajipan FPIC dapat menjaminkan hak dan suara masyarakat adat dihormati sepenuhnya. Akses EIA, penilaian impak alam sekitar perlu didedahkan secara terbuka kepada umum, termasuk laporan penuh, data sokongan, dan maklum balas community. Dalam banyak kes di Sarawak, maklumat EIA sukar diakses, menghalang penglibatan masyarakat dalam proses, membuat keputusan dan menjejaskan ketulusan serta kebertanggungjawaban pemaju projek. Reformasi undang-undang sedia ada perlu direformasi bagi menutup kelompangan yang membolehkan kawasan konsesi hutan dikecualikan daripada lesen atau ditukar guna kepada ladang kelapa sawit. Dalam kes Samling, kawasan yang ditebang diluluskan sebagai bukan sebahagian daripada lesen asal, menimbulkan persoalan tentang manipulasi perundangan dan kelestarian. Hukuman tegas. Undang-undang perlu diperkukuh dengan peruntukan yang mengenakan hukuman berat terhadap pemalsuan laporan, pelanggaran piawaian, pensijilan dan ketidakpatuhan terhadap prinsip kelestarian. Dalam kes seperti Samling, ketiadaan penalti tegas membolehkan syarikat terus beroperasi tanpa rasa takut sekaligus menjejaskan kredibiliti pengurusan hutan mampan di Sarawak. Sebagai kesimpulan, kes Samling di Gerenai FMU menjadi contoh nyata kegagalan sistem pengurusan hutan yang mampan apabila pelanggaran undang-undang, pengabaian hak komuniti, dan kelemahan pensijilan terus berlaku. Isu ini menuntut reformasi menyeluruh bagi menjamin keadilan sosial, ketulusan pentadbiran, dan kelestarian sumber hutan negara. Kelemahan pelaksanaan dan ketulusan. Kes Samling di Gerenai FMU menunjukkan masalah serius dalam pelaksanaan undang-undang dan ketulusan sistem pensijilan. Apabila konsesi masih diberi kelulusan, walaupun wujud pelanggaran dan bantahan komuniti. Keperluan penglibatan komuniti, kurangnya pelaksanaan FPIC serta konflik berkaitan hak tanah adat membuktikan bahawa penglibatan komuniti tempatan seperti Penan dan Kenyah masih diabaikan dalam keputusan yang memberi kesan langsung kepada mereka. Keperluan reformasi dan penguatkuasaan tegas. Untuk menjamin kelestarian hutan, Malaysia perlu memperkukuhkan penguatkuasaan dan menutup kelompongan undang-undang yang membolehkan eksploitasi berterusan oleh syarikat pembalakan melalui reformasi dasar secara menyeluruh.